Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kini sepanjang pandemik COVID-19, sepanjang musim Perintah Kawalan Pergerakan PKP dan ditambah pula dengan pengisytiharan darurat, ramai yang terkesan daripada pandemik ini. Pada peringkat awalnya, ramai yang kerja full time, kemudian mereka ada kerja part time sambil-sambilan. Tapi hari ini terbalik, ramai yang terpaksa diberhentikan kerja disebabkan kebanyakan syarikat ataupun majikan ingin melakukan penjibatan dan mereka melakukan downsizing, mereka mengecilkan perbelanjaan. Jadi ramai yang terpaksa diberhentikan kerja, terpaksa mengambil kerja part-time mereka sebelum ini ataupun bisnes kecil-kecilan ini sebagai kerja utama. Mereka mulakan kerjaya sebagai seorang usahawan, sebagai business person, sebagai orang yang berniaga. Di atas kertas, untuk menjadi seorang usahawan, dia agak mudah, nampak senang. Semua nampak seperti boleh dilakukan. Tapi sedar atau tidak, sebagai usahawan, cabaran kita berbeza. Cabaran dia amat berbeza semasa bekerja dan juga semasa menjadi seorang usahawan. So, video kali ini izinkan saya berkongsi ciri utama yang perlu ada kepada usahawan-usahawan baru dan juga usahawan lama dalam industri. Mereka kekal relevan sebab mereka ada ciri-ciri ini. Terdapat 25 ciri atau perkara seorang usahawan perlu ada, tapi kita hanya akan fokus kepada dua yang utama dahulu, dan saya rasa dua yang utama ini perlu diambil sebagai perkara yang lebih penting sebelum kita sembang ataupun duduk buat business plan, duduk buat marketing strategi, sebelum kita set up nak buat office kat mana, nak sewa office kat mana dan sebagainya. Kita perlu fikirkan dan duduk dahulu. Pastikan anda ada dua ciri ini, ataupun dalam bahasa mudah, semua usahawan kena ada mind setting ini dahulu. Alright. So, ciri ataupun mind setting yang pertama sebagai usahawan, yang pertama, buat sampai jadi. Give up bukan pilihan, buat sampai habis, buat sampai selesai, jangan buat perkara separuh jalan. Anda perlu ada mind setting ini, tidak buat perkara separuh jalan kerana rintangan akan sentiasa ada. Tapi kena buat sampai habis. Usahawan mesti ada sikap yang dia akan berikan 100% untuk pastikan perniagaan mereka akan berjaya. Contoh, bila kita sampai ke satu pulau, tuan-tuan kena ada idea seperti kita akan bakarkan bot ini supaya saya tidak ada pilihan lain untuk pastikan saya berjaya hidup dalam pulau ini. So, kena ada mind setting itu. Jangan ada mind setting yang saya akan cuba berniaga untuk 6 bulan. Saya tengok, kalau tak jadi, saya upgrade resume dan akan apply kerja di tempat lain pula. Kalau ada mindset ini, anda bukan seorang usahawan. So, usahawan kena buat sampai habis. Usahawan kena berdepan dengan masalah, dengan cabaran. Okay? Dia kena pastikan bila jumpa satu perkara, dia akan terus dan terus. Usahawan tidak boleh ada idea ataupun konsep sikap. Kalau dia ada masalah, dia akan lari. Dia akan tukar benda lain. Ya, betul, bila kita ada masalah kita akan cari jalan untuk menyelesaikannya, tapi bukan untuk kita lari. Kita umpama kita dah jatuh, dah sakit, dah derita. Alang-alang jatuh, sakit, derita, penat, lelah, setidak-tidaknya rasalah nikmat berjaya. Buat sampai habis, rasalah keseronokan tersebut. Selepas semua dugaan ini yang kita telah laluikan, itu biarlah dirasa berbaloi. Saya ada seorang rakan yang ingin saya kongsi sikit. Dia buat satu bisnes dengan berkobar-kobar. Contoh, pertama bisnes yang dia buat, dia jual penapis air. Saya tidak perlulah sebut brand apa. So, dia pun berkobar semangat pergi training, buat bisnes buat bisnes plan, jumpa orang. Okay. So, bila dia dapat cabaran, orang kata dia brand lagi satu lagi bagus, brand lagi satu lagi menarik. Dia terus give up. Dia pula tukar produk kesihatan. Tak silap saya, dia jual suplemen kanak-kanak untuk budak lah. So, dia pun jual lah suplemen kanak-kanak ni. Dia kata kalau makan ubat ni, anak akan jawab exam dapat semua A. Berapa bulan seterusnya, bila dia start jual dan dia dapat cabaran, orang kata tak ada clinical study dan sebagainya, kompetitor jual lebih murah, dapat package lebih menarik, dia pun give up. 2 bulan lepas, yang terbaru, dia jadi real estate agent. Dia kata sekarang waktu terbaik untuk beli aset. Tapi semalam bila saya dapat WhatsApp, dia dah jual takaful pula hari. Jadi saya kata dia, bukan buat property ke? Bukan jual aset kan tengah bagus? Dia kata betul. Aset rumah sekarang tengah bagus untuk dijual, tapi bukan senang nak dapat loan hari ini. So dia kata takaful adalah bisnes yang paling terbaik dia buat hari ini. So tuan-tuan nampak? Dia akan terus bertukar. Mohon jangan jadi seperti ini. Sepatu perkara kita buat, jangan buat separuh jalan, buat sampai habis. Setiap perniagaan akan ada cabaran.
Dan cara terbaik untuk belajar solvekan isu tersebut bukan lari, dan cara yang terbaik untuk solve itu adalah kita kena lalui dia. Dan perkara-perkara ini dia ambil masa kadang-kadang. Bukan semua isu dapat diselesaikan serta-merta. So dalam perniagaan ni kadang-kadang masa itu akan selesaikan banyak perkara, tapi buat sampai berjaya. Jangan jadi sampai orang kata, oh dia ni semua benda buat. Tuhan tidak pernah menjanjikan kehidupan ini senang, tapi janji Allah, janji Tuhan dalam setiap kesusahan itu ada kesenangan. Itu mindsetting yang pertama. So buat sampai habis, buat sampai berjaya. Jangan buat separuh jalan. So mindsetting kedua ataupun ciri kedua, usahawan yang baru dan juga yang lama yang berada dalam industri perlu selalu ada perasaan lapar, hunger. Okay, kena sentiasa rasa lapar, sentiasa rasa inginkan lebih, sentiasa rasa perlu lakukan sesuatu. Stay hunger. Hunger to learn new things, hunger to serve client dengan lebih baik, hunger to be rewarded as the best organisation dalam industri. So you need to stay hunger. You need to stay hunger. So dengan stay hunger ini akan menyebabkan kita ingin jadi lebih baik dan kita akan sentiasa improve. Dia berbeza. Bukan kita stay hunger ni membuatkan kita tidak bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Tetapi stay hunger ni akan membuat usahawan lebih berdaya saing, lebih kreatif, lebih inovatif, dan dia akan membuat usahawan sentiasa ke hadapan 2-3 langkah daripada kompetitor kalau kita ada dalam keadaan stay hunger ni. Alright. So jadi dengan dua ciri ini, kalau kita dapat pupuk dalam diri usahawan yang baru dan usahawan yang lama juga, kalau kita boleh revisit balik, kalau kita perlu betulkan balik inline. Pertama, untuk buat perkara sampai habis. Yang kedua, untuk kita stay hunger. Saya rasa apa sahaja rintangan yang akan kita lalui, kita dapat lalui dengan mudah, insyaAllah. Alright, dan kita akan dapati bahawa COVID-19 ini memang saya akui banyak memberi kesan kepada semua. Tetapi kalau kita ada dua ciri-ciri ini, kita akan dapati bahawasanya cabaran COVID-19 ini juga sebenarnya adalah peluang kalau kita nampak dan lihat daripada sudut yang berbeza. Semoga video ini memberi manfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.